Datuk Seri. Saya dipahamkan juga Datuk Seri bersama dengan Yang Berhormat Menteri baru balik daripada Tanah Suci. Dan kita pun dikabarkan tentang kabar gembira bahawa kota jemaah haji tahun ni, Alhamdulillah, semakin diberikan keyakinan kepada pihak tabung haji untuk mengurus. Tak silap saya, 31,600 orang, Alhamdulillah. Cuma soalan saya lah, dan juga mungkin di kalangan masyarakat kita berkenaan dengan pakej-pakej haji. Macam mana sebenarnya tabung haji memilih kata syarikat-syarikat pelancongan lah untuk menjadi pengelola tabung haji? Ada tak dia punya kriteria yang boleh dikongsi agar semua masyarakat juga dapat tahu? Baik, terima kasih Ustaz Mat Nabil. Kita tengok balik sejarah yang disebutkan oleh Ustaz Ashraf juga. Dulunya, kita pergi dengan Syekh Haji. Maksudnya kita kena sampai di Jeddah nanti, naik kapal laut dulu. Kita akan sebut Syekh mana kita nak pergi, Syekh Lampung ke, Syekh Indragiri ke, Syekh Pendukji dan sebagainya lah. Jadi itu Syekh. Jadi dia bawa kita naik pergi rumah mana, kita ikut je lah. Naik bas macam mana pun kita ikut lah. Itu zaman Syekh Haji. Lepas tu adanya muasasah, muasasah tawafah, mengikut pada kawasan Asia Tenggara dan sebagainya. Jadi berkumpulnya Syekh-Syekh Haji menjadi duduk di bawah satu muasasah, lebih teratur. Kemudian kita dapat lihat bahawa para jemaah haji kita dah satu era baru, mana dah ada sedikit kewangan yang lebih, yang memerlukan kepada kemudahan dan juga perkhidmatan yang lebih baik, yang lebih selesa dengan kemampuan yang ada, kemampuan kewangan yang ada. Jadi lahirlah syarikat-syarikat, dimulakan dengan tabung haji travel dahulu pada pertengahan 80-an, kemudian dengan syarikat-syarikat swasta yang lain, sehinggalah pada tahun 2000 kita memperkenalkan satu sistem pelesenan pengelola jemaah haji yang lebih teratur dan tersusun. Jadi sekarang ini bakal-bakal haji bila dapat surat tawaran haji, tak lama lagi insya-Allah mereka boleh buat pilihan nak pergi dengan muasasah, nak pergi dengan tabung haji travel, atau nak pergi dengan syarikat-syarikat pengelola jemaah haji yang dilesenkan oleh tabung haji. Jadi saya rasa dari segi semua agensi pelancongan Muslim, kita pelawalah terbuka untuk memohon menjadi syarikat PJH yang dilesenkan. Tahun ini saja 50 syarikat yang memohon, dan setelah melalui kriteria-kriteria dan juga syarat-syarat, hanya 25 yang telah pun terpilih mendapat lesen. Daripada 25, 3 adalah syarikat baru untuk tahun ini. Jadi tabung haji sentiasa yang penting memastikan bahawa kebajikan, keselamatan dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat-syarikat kepada jemaah haji adalah yang terbaik, kerana ini jugalah yang Ustaz Nabil sebut, kota 31,600. Di kalangan itu ada orang yang ikut pakej haji swasta ni, syarikat PJH ni. Jadi kita kena pastikan syarikat ini betul-betul melaksanakan tugas dan tanggungjawab memberi perkhidmatan yang terbaik. Jadi kita kena lihatlah pada syarikat-syarikat itu berwibawa, pengalaman dan juga berkebolehan untuk pakej haji ini. Di antaranya kita tengok pengalaman mengendalikan umrah dulu. Sejauh mana mereka boleh mengendalikan umrah, latar belakang syarikat, lembaga pengarahnya, pengurusannya juga berkaliber ke tidak. Lepas itu kemampuan kewangan. Tak bolehlah kalau kemampuan kewangan tu ala kadar saja, nak uruskan juta-juta ringgit punya orang kata perkhidmatan yang disediakan. Dan juga kita bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan untuk melihat sama ada syarikat-syarikat ini mempunyai kes-kes atau salah laku yang lain. Itulah sebenarnya kita telah pun meneliti dengan begitu mendalam sebelum kita mengeluarkan lesen. Masya Allah, bukan mudah tu sini. 25 syarikat, 3 yang baru. 3 yang baru. Maksudnya ada penambahbaikan. Dan sudah pasti tabung haji akan sentiasa memantau dan memastikan setiap syarikat-syarikat yang berikan tanggungjawab ini menguruskan jemaah haji dengan baik. Jadi, tuan-tuan jangan khawatir, insya-Allah tabung haji ada boleh membantu kita insya-Allah. Okey, ada sesuatu yang istimewa kami nak kongsikan dengan anda. Jom kita. Urusan dipermudahkan, lebih senang beribadah. Itu yang ditawarkan oleh agensi pelancongan yang diberi lesen pengelola jemaah haji atau PJH bagi musim 2024 baru-baru ini. Sebagai pengendali haji terbaik dunia, pastinya tabung haji mempunyai kriteria yang tersendiri dalam urusan pemilihan dan penilaian sebelum mentauliahkan agensi pelancongan sebagai pengelola jemaah haji.
Hakikatnya, sistem pengendali jemaah haji swasta bukanlah baharu di Malaysia. Sebelum tahun 1984 lagi, sistem Syekh Haji sudah pun digunakan oleh jemaah haji Malaysia untuk menunaikan rukun Islam kelima. Tahun demi tahun, fasa perubahan mula dizahirkan dalam proses evolusi pengendali jemaah haji swasta, dan setiap pengurusan dan pengelolaan haji melalui pakej swasta adalah tertakluk kepada Akta Tabung Haji 1995, Akta 535. Tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan bakal haji atau jemaah haji bermula pendaftaran sehingga selesai menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air.